Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana mengizinkan kita untuk bertemu lagi pada malam ini bagi kita menyambung bacaan kitab Hadis 40 susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi dalam hadis yang ke-18, muka surat 36. Hadis Nabi wa bi isnadina al-muttasilati ila al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhina wa ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim fid darain Allahumma amin. An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun wa fi ba'd an-nusakhi hadithun sahihun. Tang matan hadis ni perbetul baris sikit, ada yang baris salah. An Abi Dharrin, Dharrin huruf ra tu ada syaddah atas dia. Dharrin Jundub ibn Junadata wa Abi Abdurrahman, Abi Abdirrahman, bukan Abdurrahman, Abdirrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, bukan tumhuha, no? Situ huruf ta dia berdhammah bagi depan, dia kena beri atas. Tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik. Khair, maksud hadis ni daripada Sayyidina Abi Dharr, iaitu nama beliau Sayyidina Jundub ibni Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah di mana-mana kamu berada, dan susulilah kejahatan itu dengan kebaikan, ia akan menghapuskannya, dan bergaullah dengan semua orang dengan perangai yang baik. Baik muslimin sekalian, kita dah baca dah hari itu berkenaan dengan apakah maksud ittaqillah, bertakwa kepada Allah, dan Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita masih lagi pada perbahasan min fawaidit taqwa, di antara kelebihan-kelebihan apabila kita menjadi seorang yang bertakwa. Dan hari itu kita sebut di antara kelebihan bertakwa ialah yang pertama, kita akan mendapat pemeliharaan dan juga penjagaan dari Allah daripada musuh yang kita takuti. Sama ada musuh tersebut manusia, jin ataupun sebagainya. Karena Allah Ta'ala sebut wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Sekiranya kamu bersabar dan bertakwa, maka tidak akan memberi sebarang mudarat oleh tipu daya yang hendak dilakukan oleh mereka itu, walaupun sedikit pun. Dan di antara kelebihan bertakwa yang kedua kita sebut hari itu ialah amalan kita akan sentiasa diperelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Jadi malam ni kita akan tengok apakah kelebihan seterusnya bila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa sebagaimana kita sebut hari itu, ulama menjelaskan maksud takwa ialah buat apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan takwa yang seterusnya, yang ketiga ialah wa minha al-mahabbatu.
kebaikan dan juga keuntungan, kelebihan kalau kita bertakwa kepada Allah ialah kita akan mendapat kasih sayang dari Allah. Maknanya kita akan menjadi kekasih Allah. Kita akan menjadi orang yang Allah sayang, orang yang Allah kasih. Nah, bila kita dah jadi orang yang Allah sayang, orang yang Allah kasih, maka segala urusan hidup kita ni akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kursi kata Allah Subhanahu wa taala, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Akan sentiasalah hamba aku mendekatkan dirinya kepada aku dengan an-nawafil, dengan amalan-amalan sunat. Dan bila dia buat amalan sunat banyak, hatta uhibbah, sehinggalah aku sayang dekat dia. Maknanya Allah akan sayang sungguh kat kita kalau kita buat amalan sunat banyak. Yang kita nak sebut ni, bila Allah sayang, apa kita akan dapat kalau Allah sayang? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, Allahumma salli ala Muhammad, fa idza ahbabtuhu, apabila aku dah sayang dekat dia, kuntu sam'ahu yubsiru bihi wa basara, kuntu sam'ahu yusmi'u bihi wa basarahu yubsiru biha wa yadahu yubtishu biha wa rijlahu yamshi biha. Kata Allah, wa rijlahu yamshi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba tu sentiasa buat amalan sunat banyak, sehinggalah aku sayang kat dia, dan bila aku sayang dekat dia, aku akan menjadi pendengaran bagi dia, aku akan jadi penglihatan bagi dia, aku akan jadi tangan yang dia menghulurkan dengan tangan tersebut, dan aku akan jadi kaki baginya yang dia akan berjalan dengan kaki itu. Baik, maksudnya apa? Maksud Allah nak habaq kata kuntu sam'ahu yasma'u bih. Aku akan menjadi telinga dia, pendengaran dia apabila dia mendengar. Maksudnya apa? Aku akan bimbing pendengaran dia. Aku akan jaga pendengaran dia daripada dengar hak tak elok. Wa basarahu, dan aku akan jaga mata dia daripada melihat yang tak elok. Dan aku akan jaga tangan dia, aku akan bimbing tangan dia apabila dia menghulur, dia lakukan sesuatu semuanya baik-baik. Dan aku akan jaga kaki dia apabila dia melangkah, semuanya langkahan ke arah kebaikan. Maknanya apa? Bila kita dah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, segala urusan hidup kita ini akan dapat bimbingan dan juga dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah yang bimbing kita, sudah tentu Allah akan bimbing kita ke arah yang baik, yang elok. Maka di antara cara nak dapat Allah sayang kat kita ialah bertakwa. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat kasih kepada orang yang bertakwa. Baik, kemudian yang keempat, kelebihan bertakwa yang keempat ialah al-ikram. Kita akan mendapat kemuliaan, yakni Allah akan muliakan kita. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ayat ni Allah nak habaq dari kalangan ramai-ramai orang yang Allah ciptakan ni, sama ada laki ke perempuan ke apa-apa bangsa saja sekalipun, Allah takkan pandang kepada rupa parah kita, takkan pandang bangsa kita, takkan pandang mai daripada mana. Sebaliknya Allah akan tengok kepada siapa? Orang yang paling bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, wahai sekalian manusia, inna ja'alnakum, kami yang dah jadikan hampa semua, kami yang ciptakan hampa semua. Inna ja'alnakum min dzakari wa untha, dan kami jadikan hampa ni ada laki ada perempuan. Wa ja'alnakum, tadi saya silap baca, ya ayuhan nas inna khalaqnakum, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, kami yang telah menciptakan kamu semua, min dzakarin wa untha, daripada orang laki dan orang perempuan. Wa ja'alnakum, daripada hampa laki perempuan ni bila beranak pinak, wa ja'alnakum, kami jadikan hampa ni syu'uban, berpuak-puak, wa qabailah, dan berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa. Ada bangsa Melayu,
ada bangsa Cina, ada bangsa India, ada Kadazan, orang asli, macam-macam lah. Tu dalam Malaysia saja, Afrika, Latin, macam-macam. Jadi Allah Ta'ala ciptakan manusia dengan pelbagai bangsa, pelbagai puak, pelbagai bahasa, apa semua ni. Tujuannya tak lain tak bukan lita'arafu, untuk hampa kenal satu sama lain, bukan untuk bergaduh, bukan berkelahi. Dan bukan diciptakan untuk hampa nak bangga sama-sama hampa, tak, bukan. Baik, seolah-olah Allah nak kata, kalaulah hampa nak angkat diri sama-sama hampa, nak bangga sama-sama hampa, aku takkan tengok yang tu. Takkan tengok bangsa apa, takkan tengok berjaya tera mana. Yang aku tengok apa dia? Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalangan kamu semua di sisi Allah ialah orang bertakwa di kalangan kamu. Maknanya apa? Kayu ukur yang Allah akan pandang kita, akan terima kita, bukan dari sudut handsome kah kita, kaya kah kita, hebat kah kita, tak. Allah akan pilih kita dari sudut apa? Amalan kita. Maka sebab tu dalam hidup jangan kita merasakan diri kita paling mulia daripada orang dari sudut keduniaan yang kita ada. Jangan kita anggap kita ni bila rumah besar sikit, kita pelekeh rumah buruk, rumah papan, rumah kayu. Jangan kita fikir kita ni pakai segak sikit, kita gaduh nak peleceh orang pakai compang camping. Jangan kerana kita pakai handphone kemas sikit, kita nak kata orang dah pakai handphone sampai 5G, hang duk tak ada G gitu. Jangan. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa? Sebab apa yang kita banggakan semua tu tak ada langsung kebaikan untuk kita bawa ke akhirat. Rugi. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, rugi kerana tak ada faedah. Yang kedua, rugi kerana akan mendatang mudarat pula. Apa mudaratnya? Sifat takabur. Yang penting, Allahumma salli ala Muhammad, yang perlu kita buat ialah perbaiki ketakwaan kita, perbaiki amalan kita. Dan dari sudut amalan pula, kita juga tak boleh berasa kita lah paling banyak buat amal ibadah. Sebab tu Imam Ghazali pesan dalam diri kita ni, nak ukur diri kita supaya kita jangan jadi seorang yang angkat diri. Kerana Allah Ta'ala sebut, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu mensucikan diri sendiri. Maksudnya jangan duk kata diri kita kemah, orang lain tak elok. Allah tak bagi kita mengaku kita hebat, Allah tak bagi kita mengaku kita mulia. Fala tuzakku anfusakum, jangan duk angkat diri sendiri. Imam Ghazali kata, kalau kamu tengok orang tua, anggap orang tua tu lebih mulia pada kamu. Kerana apa? Berkemungkinan orang tua tu dengan usia dia yang dah lebih tua berbanding kamu, dia dah lama buat ibadat berbanding kamu, dia banyak ibadat. Kalau tengok orang tua, walaupun kadang kita ni Allahumma salli ala Muhammad mengaji luar sampai ke Mesir, sampai ke mana, pakai jubah serban putih gini, mai yang jemaah Masjid Matan Pasiak, tengok Pak Long tu kayu bersekat, sambil tengok pakai teluk belanga kemplekat itu. Jangan pandang serong. Bila tengok orang tua macam tu, kita kena tunduk, kita kena angkat dia, rasakan dia lebih mulia berbanding kita. Kerana apa? Berkemungkinan usia dia hak tua tu, dia lebih lama, lebih banyak buat ibadat berbanding kita. Kita baru je mula. Tu bila tengok orang tua, rasa dia lebih banyak buat amalan pada kita, lebih lama. Kalau tengok orang muda pula, rasakan orang muda tu lebih mulia. Sebab apa? Dengan faktor dia muda tu, dia baru je usia dia muda, Allahumma salli ala Muhammad, tak banyak lagi dosa yang dia buat macam kita buat. Orang muda, tempoh hidup dia baru sat je. Kita dah lama. Contoh orang tu baru hidup 25. Bila 25, kita ambil lah kata umur dia akhir balik 15. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi baru 10 tahun kiraan dosa pahala kat dia. Kita hidup 60, umur 60 dah. 60 tolak 15, 45. Maknanya 45 tahun dah malaikat duk catat amalan kita ni. Jadi kita kena anggap boleh jadi dia ni baru 10 tahun, jadi tak banyak sangat lah dosa nak banding aku hak 60 tahun ni, hak 40 tahun apa nama malaikat tulis ni. Imam Ghazali pesan lagu tu. Tengok orang tua, kena anggap dia lebih banyak ibadat pasal lama dah hidup. Tengok orang muda, kena anggap dia lebih mulia.
mungkin dosa ada sikit, adapun kita ni banyak sangat dosa pasal usia kita dah panjang. Allahu akbar. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kita kena anggap bahawasanya dari sudut buat amalan, kita kena anggap kita lah paling sikit buat amalan. Jangan duk cari orang, jangan duk kira amalan orang. Ni galik duk perhati amalan orang, banyak tak banyak, banyak tak banyak. Lepas mayang, Allahumma salli ala Muhammad, sambil duk mayang ba'diyah tu duk perhati siapa balik awal. Depa ni geng tak mayang sunat ni. Jangan duk kira. Allahumma salli ala Muhammad, kira kita. Lepas tu pertamanya kita lah mayang tu duk fikir pasal orang balik. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, siapa kita nak kira, nak kaji amalan depa, boleh jadi depa boleh buat di rumah. Kerana afdalnya solat sunat tu di rumah. Solat sunat ba'diyah isyak contohnya, afdal buat di rumah. Melainkan kata ulama, kalaulah kita bimbang balik rumah ada kesibukan ataupun kita terlupa satgi, maka waktu tu afdal elok buat siap-siap di masjid. Pasal apa? Takut terlupa. Nak ingat lagu mana, balik-balik orang ajak makan lah apalah, kali-kali tidur macam tu je, tak mayang sunat. Maknanya apa? Dalam hidup kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, cari kemuliaan di sisi Allah dengan apa? Tambahkan takwa kita. Cara tambah takwa lagu mana? Hak selalu kita dengar tiap-tiap Jumaat tu. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Maksudnya buat amalan. Allahu akbar. Cuba perbaiki diri untuk buat banyak amalan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan jangan duk berasa kata kita dah banyak amalan. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari dia berjalan dekat satu tempat, dia lalu dekat orang, ada orang duduk kumpul, duduk sembang. Allahumma salli ala Muhammad. Sambil berjalan tu dia dengar depa ni duduk menyembang. Depa ni kenal sangatlah Imam Ahmad ni. Allahumma salli ala Muhammad. Imam Abu Hanifah. Jadi sambil dia jalan tu dia dengar hujung-hujung telinga orang kata, mana tahu tu lah Imam A'zam. Imam Abu Hanifah dapat gelaran Al-Imamul A'zam, imam yang teragung. Kerana keilmuan dia, warak dia, amalan dia apa semua. Allahu akbar. Jadi jalan tu ada orang duduk sebut, tu Imam A'zam tu kalau hendak kenal. Imam A'zam yang Abu Hanifah kalau hendak tahu, dia tiap-tiap malam semayang 100 rakaat. Dia depa ni cerita pasal Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dengar Allahumma salli ala Muhammad, dan apa yang Imam Abu Hanifah dengar hak orang tu kata tu tak betul. Tak betul tang mana? Allahumma salli ala Muhammad. Imam Abu Hanifah, orang tu kata tiap-tiap malam dia buat solat sunat 100 rakaat, padahal dia tak buat banyak tu pun. Cuma orang ni pergi sebut nak sangka baik lagu mana, nak abang dia mungkinlah dapat khabar berita ataupun khabar angin. Kan khabar angin macam tu je, dia pun pergi kongsi, pergi abang kawan dia tu, Imam Abu Hanifah tu malam 100 rakaat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, Imam Abu Hanifah waktu tu agak-agak kalau kita lah dengar orang puji kita lagu tu, apa perasaan kita? Sambil lalu tu apa jawatan kuasa kita tu, depa ni bagus hari tu, depa bagi setiap orang 500, padahal bagi RM5 je pun kan. Waktu tu RM5 bila hari raya bagi kat budak-budak, tapi dengar cerita RM5 lah kali hujung 500. Kata tu rezeki masjid tu bagus, depa bagi 500 pun ni. Dengar kat telinga kita, waktu tu kita nak kata apa? Dah kan kita jadi tak cakap apa pun, tapi lah hati tu jadi berbunga-bunga, rasa seronok kan. Padahal orang tak betul. Imam Abu Hanifah bila dengar orang kata dia sembahyang setiap malam 1 rakaat, dia terus beristighfar, balik ke rumah, start malam tu dia sembahyang 1 rakaat. Allahumma salli ala Muhammad. Nak bagi sama dengan apa sangkaan depa tu. Tak mau bagi sangkaan depa tu meleset tentang diri dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tu Imam Abu Hanifah. Maksudnya apa? Nak tingkatkan takwa dia dengan cara apa? Perbaiki amalan. Kita pun lagu tu lah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita nak dimuliakan oleh Allah, maka caranya ialah banyakkan amalan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik.
Yang ke berapa dah cikgu? 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Yang kelima, kelebihan bertakwa ialah al-bisyaratu 'indal mauti. Kita mendapat khabar gembira ataupun janji baik sewaktu kita nak mati nanti. Maknanya apa? Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kita. Bila kita nak mati nanti, kita akan mati dengan penuh tenang. Dan waktu kita mati itu, kita akan rasa tersenyum. Sebab kita akan seronok, kita akan nampak kita punya tempat kita di syurga nanti. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Karena Allah Ta'ala sebut, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan juga bertakwa, apa kelebihannya? Kata Allah, lahumul busyra, bagi mereka itu kegembiraan. Fil hayatid dunya, sewaktu hidup di atas muka bumi di dunia, wa fil akhirah, dan sewaktu di akhirat. Maksudnya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Di dunia orang bertakwa akan diberikan ketenangan oleh Allah, dan sewaktu dia nak mati juga akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kematian yang baik. Kemudian yang seterusnya, an-najatu minan nar. Kelebihan kita bertakwa ialah kita akan terselamat daripada api neraka. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa dah saya pun tak kira. Yang seterusnya lah senang. Al-khuludu fil jannah. Kelebihan takwa seterusnya ialah kita akan kekal berada dalam syurga. Karena Allah Ta'ala sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, segeralah ke arah mendapat keampunan daripada Tuhan kamu, dan bersegeralah untuk mendapatkan syurga Allah yang luasnya bagaikan langit dan juga bumi. Dan syurga yang luas bagaikan langit dan bumi ini, kata Allah, u'iddat lil muttaqin, tersedia bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang bertakwa ni Allah dah ready dah syurga bagi mereka. Kemudian yang terakhir, an-najatu minasyada'idi wa husulur rizqil halal. Kelebihan yang bertakwa ialah kita akan terselamat dari sebarang keburukan, dari sebarang ketakutan ataupun kesusahan. Kalau kita ditimpa sebarang masalah, sebarang ujian, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diselamatkan oleh Allah Taala. Bahkan kita akan dikurniakan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar daripada apa saja masalah yang dihadapi. Masalah duit, masalah kesihatan, masalah apa, kalau kata kebergantungan dia kepada Allah tinggi, Allah akan selesaikan. Dan kemudian kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan berikan rezeki kepadanya tanpa dia duga. Allahumma salli ala Muhammad. Maksud tanpa diduga ni apa dia? Kita kadang-kadang berasa macam tak cukup, berasa macam gayat. Tiba-tiba main satu masa kedebok dia main seketui. Allahu akbar. Dan maksud min haitsu la yahtasib pula ialah jumlah yang kita dapat daripada Allah Ta'ala tu, kita sendiri pun tak sangka main banyak tu. Yang pertama, tak sangka rezeki tu main bila. Yang kedua, tak sangka banyak mana rezeki Allah nak bagi tu. Kadang-kadang luar daripada kita target. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, kata para ulama, wa man yattaqillaha bis-sabri yaj'al lahu makhrajan minasyada'idi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan cara dia bersabar. Salah satu bentuk bertakwa ialah sabar. Jadi kalau kata kita dapat apa-apa sebarang ujian dan juga permasalahan, musibah, kemudian kita sabar,
yaj'al lahu makhrajan minasyada'idi, Allah akan jadikan baginya jalan keluar daripada kepayahan tu, masalahan tu. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itulah kunci bagi kesenangan ialah kesabaran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, Allahu Akbar, inna ma'al usri yusra. Nah, sebelum tu Allah sebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah ulang. Ayat tu bila terjemah macam sama je maksud dia. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama dengan kepayahan itu kesenangan. Ayat kedua, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kepayahan itu kesenangan. Terjemah sama. Soalan kita, apa faedahnya Allah ulang dua ayat sama? Awak orang susah faham ke? Bila kita fikir balik, macam tak ada apa pun ulang dua kali. Baik, bila sebut macam tak ada apa, hati-hati, kerana Allah tidak mendatangkan sebarang ayat melainkan ada maksud dan juga tujuannya. Kalau kata Allah ulang dua kali, walaupun sama ayat tu sebiji, cuma beza ada fa tak ada fa je. Hak ni fa inna ma'al, hak ni inna ma'al. Beza fa tak ada fa je. Tengok-tengok balik, sama. Baik tak payah ulang, pun satu tulis senang. Fa inna ma'al usra, boleh faham. Ni ulang dua kali macam tak ada faedah. Tak. Tetap ada faedah. Sebab apa? Sebab ayat yang pertama, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama dengan al-usr, kepayahan, yusra, kesenangan. Yang kedua pula, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kepayahan itu kesenangan. Kalau kita perhati, dua-dua ayat ni ada al-usri, yang ni pun usri, yang ni pun yusra, yang ni pun yusra. Baik, di sini kata ulama, al-usri pada ayat pertama ni dengan al-usri ayat kedua sama, kepayahan yang satu. Allahumma salli ala Muhammad. Adapun yusra ayat pertama dengan yusra yang kedua tak sama. Yusra ni kemudahan yang lain, yusra hak kedua ni kemudahan yang lain. Maknanya satu kepayahan Allah bagi banyak kemudahan. Allahumma salli ala Muhammad. Tu nak abang kata, jalannya ialah kita kena sabar dulu dengan payah yang Allah bagi kat kita. Baik. Selalu kita duk baca ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat ni orang panggil ayat apa? Ayat 1000 dinar kan? Hari tu kita dah timbul ada persoalan. Pasal apa ayat ni nama 1000 dinar? Kalau kita baca tak ada pun disebut ayat dalam ayat tu 1000 dinar, tak ada. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Tak ada pun bunyi alfu dinar tentu. Mai mana siapa pun nama ayat 1000 dinar ni? Sudah. Baik, dalam kitab ni dia cerita pasal apa ayat tu nama ayat 1000 dinar. Baik, kisahnya wahukiya, diriwayatkan, diceritakan, anna qauman rakibu safinatan, sekumpulan manusia depa naik kapal laut. Depa pun Allahumma salli ala Muhammad berlayar. Berlayar ni nak bermusafir lah, bukan nak pergi tangkap ikan ke apa, musafir. Khair, sampai di tengah-tengah laut, tengah duk berlayar, tiba-tiba tengah-tengah laut tu berlaku benda pelik. Apa dia? Fa dhahara lahum syakhsun ala wajhil ma'. Tengah mereka duduk jalan, bukan jalan, berlayar atas laut tu, tiba-tiba muncul seorang lelaki duduk jalan atas air. Pelik. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, yang lelaki tu pula jalan mai kat kapal mereka, kat bot mereka. Sampai dekat bot tu, lelaki tu kata, terus dia kata, ma'i kalimatun abi'uha bi alfi dinar. Ni semua hampa yang duduk dalam kapal ni, saya mai ni saya nak jual. Saya ada satu ayat, saya nak jual, harga dia 1000 dinar. Siapa nak beli? Tu punca dia. Allahu Akbar. Dia mai nak jual sepotong ayat Al-Quran, nak ajak ayat Quran 1000 dinar. Siapa ada hampa sanggup nak beli tak? Dalam ramai-ramai tu semua tak mau, melainkan seorang. Kita
nak beli muqaddam harga RM15 pun fikir panjang. Di rumah dah hak lama tu, anai-anai makan tak apalah. Hak anai-anai makan tu kita skip dulu, dia tanya suruh salin balik. Berkira nak beli muqaddam. Harga apa? RM10, RM15. Hak ni sepotong ayat 1000 dinar. 1000 dinar harga lah ni lebih kurang sejuta kot. Sebab lah ni 1 dinar dah 1000 lebih dah. 1000 kali 1000 sejuta. Nah, hanya nak jual ayat tu sejuta. Orang lain pakai dia tak masuk akal jual ayat Quran. Bukan jual pun, nak ajak je pun. Ramai-ramai tak mau tu, ada seorang kata, saya nak beli. Lepas tu dia pun buat keluar daripada poket dia, hadhihi alfu dinar, nah RM1000. $1000, 1000 dinar. Omai ayat tu. Bila lelaki dalam kapal tadi buat keluar duit 1000 dinar nak bayar, hak lelaki atas ayat tu kata, utruhha fil bahri. 1000 dinar hang tu tok dalam laut, buang. Allahumma salli ala Muhammad. Dia pun buang, fatarahaha. Laki atas kapal dia pun buang 1000 dinar dalam laut. Bila dia buang, maka laki atas yang tu pun ajak ayat tu. Apa dia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahu akbar. Bila dah lempak dah, laki atas yang kata, sebut, ikut aku baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kau tu pun mengapai. Tak lama Allahumma salli ala Muhammad, bila depa dah belayar, tiba-tiba berlaku cuaca buruk, akhirnya ombak besar apa semua, kapal pecah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ketika mana laki tu ajak kepada dia ayat 1000 dinar tu, ayat wa may yattaqillah tu, lepas kawan tu hafal, laki atas ayat tu pesan, dia kata ihfazha hifzan jayyidan. Ni hang kena ingat elok-elok ayat ni, kena jaga elok-elok. Allahumma salli ala Muhammad, hang kena guna ayat ni nanti. Bila kamu susah, guna ayat ni. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ditakdirkan ombak besar apa semua, kapal pecah, hak lain tenggelam habis, tinggal laki ni saja duk pegang kepingan papan kapal tu, kepingan kayu kapal, duk pegang, duk terapung. Sambil duk terapung tu dia duk baca ayat ni. Dia duk ulang-ulang, duk beramai ayat orang tu ajak, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maknanya waktu tu dia bermunajat pada Allah Taala mengguna ayat ni. Dia mempersembahkan masalah dia. Apa masalah dia waktu tu? Masalah tengah-tengah laut, atas papan dia pun. Nak pergi ke mana tak tahu, dengan ikan jerung dan sebagainya. Jadi waktu tu hanyalah serah pada Allah Ta'ala. Dia buat amal dengan cara baca zikir tu, baca ayat tu. Bila dia duk beramai, akhirnya Allahumma salli ala Muhammad, faramahul mawju fi jaziratin. Ombak bawa dia pibuh dekat pantai, pibuh dekat satu pulau. Maknanya apa? Dengan dia mengamalkan ayat tadi tu, akhirnya dia mendapat pelepasan, dia mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tu puncanya ayat ni nama 1000 dinar. Kerana dibeli untuk belajar ayat ni, dengan dikorbankan 1000 dinar dia dapat. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ayat ni memang banyak kelebihan. Allahu akbar. Dikatakan dalam riwayat Allahumma salli ala Muhammad, sebab ayat ni turun, kan setiap ayat Quran tu ada punca kenapa Allah buat turun. Ada kalanya kerana peristiwa, ada kalanya kerana waktu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ayat wa man yattaqillah yaj'alu makhraja ni, sebab dia turun ialah Allahumma salli ala Muhammad, sebagaimana kata para ulama mufassirin, ayat ini turun kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Auf ibnu Malik al-Ashja'i. Turun untuk dia dan keluarga dia. Baik. Apa yang berlaku? Pernah dulu satu ketika Sayyidina Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu, asarral musyrikuna ibnan lahu yusamma Saliman. Depa ni ada anak namanya Salim. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Auf, pasangan suami isteri, ada anak namanya Salim. Jadi pernah ketika Allahumma salli ala Muhammad, anaknya ni ditawan. Bila keluar berperang, anak dia ditawan oleh orang musyrikin. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila anak dia dah kena tawan dengan orang kafir, orang musyrikin, dia pun pi mengadu dekat Nabi SAW. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pi mai jumpa kepada Nabi,
wa syakal qafata ilaihi, dia pun mengadu masalah dia. Masalah apa dia? Anak dia kena tangkap dengan musyrikin, tak tahu nak buat lagu mana dah. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan kata dia, innal aduwa asarra ibni wa jaza'atil ummu fama ta'muruna. Dia kata, ya Rasulullah, musuh kita dah tawan anak saya. Mak dia di rumah tu tak tahu duduk dah. Sedih sangat, teringatkan anak kena tahan tu. Takut anak kena bunuh, kena apa, tak beri makan apa semua. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dia pun kata, fama ta'muruna, apa yang kamu nak suruh kami buat wahai Rasulullah? Allahu akbar. Kotlah Rasulullah nak suruh kami dia ingat nanti Rasulullah nak suruh para sahabat kumpul tentera untuk pergi selamatkan ke apa ke. Pergi mengadu kat Nabi, Rasulullah, saya nak kena buat apa? Kami nak kena buat apa? Nabi pun habaq. Nabi kata, ittaqillah wasbir. Tak maksud Nabi kata, kamu kena bertakwa kepada Allah dan sabar. Wa amuruka wa iyyaha, dan aku perintahkan kamu serta bini kamu, isteri kamu, an tastakthira min qawlin la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi kata bertakwa kepada Allah, sabar. Balik ke abang, kat isteri kata sabar, bertakwa kepada Allah. Dan saya nak suruh hampa dua balik beramai, banyakkan sebut la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi kata, balik beramai tu, balik beramai. Dia pun balik ke rumah, fa'ada li baitihi wa qala li imratihi. Balik ke rumah, bagi salam, buka pintu pun semua, isteri pun sambut masuk dalam. Isteri pun tak sabar ni. Tak sabar nak tunggu apa Rasulullah nak buat perancangan apa dia ni untuk anak kita kena tahan tu. Isteri pun sebab, kalau kita, abang macam mana Nabi kata apa? Nabi kata apa? Awak Nabi nak hantar rombongan perang ke? Isteri pun tanya si suami tadi. Suami tadi relax, duduk. Kemudian si suami jawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani wa iyyaki an nastakthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi kata, Nabi pesan dekat aku dan Nabi suruh aku dan suruh hang, kita dua kena banyak zikir la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Agak-agaklah apa isteri tu akan kata. Contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni duit tak ada, dengan beras mahal apa semua keadaan lah ni. Dengan anak nak sekolah, yuran apa semua. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, yang paling banyak risau isteri lah, mak lah. Pasal duduk di rumah, dia tahu hal keadaan rumah mana. Si suami ni relax lagi, kadang-kadang pi tepi laut, duduk lepak tang kedai, kena kopi secawan, tak apa dah. Allahu akbar. Dia lupa saat tu, balik rumah dia pening balik. Jadi isteri pun runtun laki. Bila tanya YB dah, pi abang masalah kita ni beras tak cukup dengan anak ni, pi tanya tengok kok YB nak kata apa. Si laki ni pun start lah motor, pi jumpa YB kita. Allahu akbar. Pi jumpa mengadu ni, YB saya, bukan nak kata dah, saya ni banyak hari dah kata beras tak ada ni. Lepas tu ni anak tu depan nak sekolah lagi 2 orang. Sekolah pula dengan baju apa ni. Lagu mana YB? Saya nak buat guna YB. YB pun sambil tu bertakwa kepada Allah dan sabar. Jadi saya nak minta kamu balik rumah, abang kat isteri, hampa dengan dua, banyak berzikir la ilaha illallah, banyak zikir subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Sabar. Balik banyak zikir lagu tu. Jadi kita pun lelaki ni balik-balik habaq kat isteri. Apa isteri kata? YB kata apa? Zikir. Kemas orang zikir. Dia pun belum tentu pegang tasbih pun tidak. Mula merebek kan. Allahu akbar. Maksudnya kita, Allahu akbar, bila apa yang kita harapkan tu tak dapat, kemudian digantikan benda pun kita tak tahu hala tuju ke mana, apa faedah dia. Kita mesti akan berontak, kita mesti akan tolak. Orang mengadu bab anak kena tahan, anak kena apa semua ni, berzikir. Koklah Nabi nak suruh ngepa sahabat pergi perang balik ke apa? Allahumma salli ala Muhammad.
Jadi bila si suami ni balik habaq kat isteri lagu tu, kata Nabi suruh kita bersabar, suruh bertakwa, dan suruh kita banyak zikir la haula wala quwwata illa billahil azim. Apa jawapan isteri tadi? Isteri tu kata, ni'ma ma amarna bihi. Allahu akbar. Si isteri ni dia kata, dia sambut baik, dia kata, Masya Allah, inilah sebaik-baik apa yang Nabi suruh kita buat. Bagus sungguh Nabi suruh kita ni. Faja'ala yaqulan. Jadi sebabkan si isteri, si suami, kedua-duanya sambut baik dan buat apa yang Nabi suruh, maka dan isteri tu pula tak membantah, bahkan redha dan puji pula arahan Nabi tu. Depa dua pun beramailah dalam rumah tu. Hari-hari duk la haula wala quwwata illa billahil azim, la haula wala quwwata illa azim. Bila beramai lagu tu, Allahumma salli ala Muhammad, kelebihannya faghafilal aduwwu an ibnihi, ditakdirkan Allah musuh yang tahan anak dia tu, duk ikat, duk jaga anak tu, depa jadi leka, jadi lalai, terlupa kat dia, pergi buat kerja lain, akhirnya terlepas anak tu. Terlepas anak kena tahan tadi tu. Bila terlepas, larilah. Dan subhanallah, nak habaq kata Allah bagi pelepasan, Allah buka jalan kesenangan daripada kepayahan mereka tu. Asalnya si anak ni kena tahan saja, kemudian dilepaskan, terlepas, boleh lari. Kerana apa? Musuh ni leka, tak perasan kat dia. Dan nak habaq kata Allah bagi dekat mereka ni satu kurniaan yang tanpa disangka ni. Musuh ni bukan setakat tak perasan anak tu lari, sampai tahap tak perasannya musuh ni apa jadi? Fasaqa ghanamahum. Anak dia hak terlepas tu bukan setakat lari seorang-seorang, bahkan dia pelari semua menatang-natang ternakan hak musuh tu. Kambing-kambing, unta-unta hak geng-geng musyrikin tadi semua dia buat balik kali. Seorang pun tak perasan. Waja'a biha ila abihi, dan dia balik ke rumah, buat balik sekali semua menatang-natang tu. Menatang tu 4 ekor. Bukan macam cerita nak jumpa belalang tu, 2 ekor lembu, 2 ekor kambing. Lah kali duk kira, duk suar tali, pekul sudah tak adil-adil. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Kan badan dengan nyawa tu kan. Tara 2 ekor tu pun tak lepas nak buat balik. Baik, berapa bilangan binatang hak dia buat balik daripada tempat dia kena tahan tu? Wahiya 4,000 syatin. Bilangan dia ialah 4,000 ekor kambing biri-biri. Masuk akal ke? Orang kalau nak curi lembu tepi jalan pun susah nak, walaupun curi seekor. Ni kalau kata nak curi satu lori, 10 ekor dalam lori, memang tak boleh. Orang perasan. Allahu akbar. Hak ni buat lari binatang, kambing, ternakan sebanyak 4,000 ekor biri-biri. Kambing bukan jenis jalan senyap. Jenis banyak cakap lah kambing ni pun, tak baik sana, baik sini, lepas tu singgah makan rumput sana, rumput sini. Celah mana nak lari. Maknanya subhanallah, hasil daripada apa yang dibuat oleh keluarga tadi, suami isteri dengan mengamalkan apa yang Nabi suruh, la haula wala quwwata illa billahil azim, Allah buka jalan kat mereka, Allah pemudah mereka. Anak dia selamat, lepas tu buat balik pula 4,000 ekor kambing. Maka fanazalat hadhil ayah, kerana itulah turunnya ayat ni. Ayat nak habaq kata depa ni bertakwa sungguh kepada Allah Taala, serah sungguh dan buat amal soleh. Apa amalnya? Zikir tadi. Maka di sini kita boleh ambil faedah, boleh kita amalkan juga zikir ni, la haula wala quwwata illa billahil azim. Apa saja musibah kita dapat, la haula wala quwwata illa billahil azim. Terutamanya ni keadaan kita yang masalah dengan apa, beras tak cukup lah, beras disorok lah, macam-macam lah. Allahu akbar. Jadi waktu tu tanggungjawab kita semua ni apa dia? La haula wala quwwata illa billahil azim. Jangan kita doralik tuduh, jangan doralik kata, jangan doralik maki, jangan doralik condemn saja tanpa buat amal soleh. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok sahabat-sahabat tadi, bila anak depa kena tahan, depa ada condemn siapa-siapa? Tak ada. Ni punca depa ni lah tak jaga anak kita ni, itulah leka sangat. Anak tu pun ralik tak. Soal masalah tu tak tepi dulu, biar orang yang selesaikan. Kita nak buat apa lah ni. Mandangkan kita ni bukan menteri, kita pula bukan duk dalam parlimen jadi pembangkang.
Tugas kita orang awam lah ni ialah banyakkan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nak selamatkan keadaan kita lah ni. Takut dengan bencana, la haula wala quwwata illa billahil azim. Takut beras tak cukup, la haula wala quwwata illa azim. Takut ekonomi merudum, la haula wala quwwata illa azim. Ni tak dalam keadaan makanan tak cukup, dalam keadaan ekonomi merudum, maksiat duk berdosa lagi. Maksiat masih kita redha lagi. Lepas tu tak ada pun kita nak ambil inisiatif untuk kita perbetul diri sendiri dengan Allah Ta'ala. Duk harap maki orang tu, maki orang ni, salah orang tu, salah orang ni. Kita nak buat apa? Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ambil tugas kita masing-masing. Tugas kita ialah kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita beramai yang ni, moga-moga Allah Ta'ala terima amalan kita, akhirnya Allah buka jalan penyelesaian bagi masalah kita. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada kita ghalib habis masa, kita tulis benda yang tak berfaedah, kita bercakap boleh mendatangkan dosa, baik kita duduk berzikir, ingat Allah Ta'ala dan serahkan masalah kepada Allah Ta'ala. Kerana kita kena beriman, kita seorang mukmin, kita kena ingat takkan berlaku sesuatu perkara melainkan itu kehendak Allah. Takkan turun satu ujian melainkan itu dari Allah Ta'ala, dan takkan mengangkat ujian itu melainkan Allah Ta'ala. Maka serah pada Allah Ta'ala. Sebab tu apabila kita dapat apa saja ujian sekalipun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimah tu kita kena bagi faham elok, bagi masuk dalam hati kita. Apa dia? Inna lillah, kita ni dari Allah, kepada Allah kita kembali. Maksudnya apa saja yang kita dapat, senangkah, susahkah, semua tu Allah tentu. Yang nak bagi selesai, nak angkat balik masalah tu Allah juga. Maka cara dia apa? Bawa diri kita dekat dengan Allah Ta'ala. Ini dengan keadaan ekonomi apa semua, dengan masalah, kita masih lagi jauh dengan Allah Ta'ala. Sampai bila kita nak duduk dalam keadaan macam ni? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi berpadalah kita, buang masa kita dengan perkara yang tak mendatangkan manfaat. Kerana Nabi pun pernah sebut, Allahumma salli ala Muhammad, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis ni kita baca dah hari tu. Tanda baik sempurnanya Islam seseorang, dia tinggal, dia tak buat benda-benda tak berfaedah. Allahu akbar. Khair. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan susulilah kejahatan yang dilakukan oleh kamu, al-hasanata, dengan kamu melakukan kebaikan, amal kebaikan, tamhuha, nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan yang telah kamu lakukan. Kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala sambung pada kuliah subuh hari Ahad ni. Ahad kedua dah kan. Kuliah subuh hari Ahad ni insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.